Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera para pelajar sekalian. Kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. Hari ini kita akan masuk ke bahagian yang pertama dalam bab 7 tingkatan 5, iaitu sukatan serakan data terkumpul. So, untuk bahagian yang pertama ni kita akan belajar serakan. So, apa yang dalam serakan yang kita akan belajar pada hari ini? Kita akan belajar membina histogram dan juga membina poligon kekerapan. Sebelum kita nak membina histogram dan poligon kekerapan, ada beberapa perkara yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama, saiz selang kelas. Saiz selang kelas boleh didapati daripada rumus nilai data terbesar tolak nilai data terkecil dibahagikan dengan bilangan kelas. Yang kedua, titik tengah. Apa rumus bagi titik tengah? Titik tengah ialah had bawah tambah had atas bahagi 2. Apa yang dimasukkan dengan had bawah ni? Had bawah ialah nilai terkecil dalam setiap selang kelas. Manakala had atas pula ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Seterusnya, sempadan bawah. Sempadan bawah rumusnya ialah had atas kelas sebelumnya tambah had bawah kelas itu bahagikan dengan 2. Manakala silap. Terkopi 2 kali. Manakala sempadan atas ialah had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepasnya bahagikan dengan 2. So, seterusnya ialah kekerapan lengkukan. Apa yang dimasukkan dengan kekerapan lengkukan ni? Kekerapan lengkukan ialah hasil tambah kekerapan bagi suatu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas seterusnya. Manakala histogram pula ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Dan last sekali, poligon kekerapan ialah satu graf yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus dengan cara menyambungkan titik tengah setiap kelas dengan pada hujung atas setiap palang dalam histogram. Kalau tengok dalam bentuk ayat ni, mungkin ada beberapa orang yang tak faham. Tengok dalam gambar ni. Ini ialah gambar bagi histogram dan poligon kekerapan. Mana satu histogram, mana satu poligon kekerapan. Ini yang bentuk carta palang ni ialah histogram. Histogram dia punya palangnya rapat. Manakala garisan yang berwarna merah ni ialah ini ialah poligon kekerapan. Poligon kekerapan. Apa data yang kita gunakan? Untuk yang bahagian paksi X ni, pada bahagian mengufuk ni, saya sarankan kita gunakan titik tengah. Gunakan titik tengah. Manakala untuk paksi mencancang ni, ini dipanggil mencancang. Ataupun paksi Y ni kita gunakan kekerapan. Kekerapan ni bergantung kepada skala yang diberi dalam soalan. Alright. Tengok seterusnya, contoh yang pertama, data menunjukkan jisim dalam kilogram 40 tan dan pisang yang telah dikeluarkan dari kebun milik Encik Muklis. Dalam ni ada 40 data jisim pisang yang telah dituai oleh Encik Muklis. Soalan pertama, bina satu jadual kekerapan supaya bilangan kelas menjadi 7. Ini yang pertama. Yang kedua, nyatakan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas bagi setiap selang kelas. Sekarang saya dah tolong binakan jadual kekerapan. Sekarang kita nak tahu dulu macam mana cara kita nak mengira selang kelas. Saiz selang kelas. Saiz selang kelas. Saiz selang kelas. Tadi rumus di atas ialah nilai terbesar, nilai yang besar
tolak nilai kecil. Okay, tolak nilai kecil bagikan dengan bilangan kelas. Okay. So sekarang kita kena cari dalam jadual lah lebih kurang. Okay. Mana nombor yang mempunyai nilai yang paling besar? Okay, kita cari 22, 11, 18, bla 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 sampai paling hujung saya jumpa sini lah nombor yang paling besar ialah 35. Okay, tulis sini 35 tolak. So cari nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil mestilah yang single digit, okay, ataupun digit tunggal. So 83584. So yang paling kecil ialah 3. So 35 tolak 3 bagikan dengan berapa? Bilangan kelas yang diberi dalam soalan 7. So 7. Okay. So 35 tolak 3 ialah 32 bagikan dengan 7. Okay, kita gunakan kalkulator. Okay. So 32 bahagi 7, jawapannya ialah 4.57. Okay, saya gunakan 4.6. So dia punya nilai yang terhampir ialah 5. Okay, kita gunakan jadi 5. Bermaksud saiz selang kelas ialah sebanyak 5. Alright. So bila kita nak bina selang kelas ni, yang pertama ialah selang kelas. Okay, pada jisim ni ialah selang kelas. Okay. So kita cari nombor yang paling rendah ialah single digitnya adalah nombor 1. Okay, kemudian kita kira gunakan jari. Okay, ataupun kita boleh buat macam gundalan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 ni bermaksud ada 5 selang kelas. Jadi 1 hingga 5. Okay, kemudian sambung. Lepas nombor 5, nombor 6. Sambung lagi 6, 6, 7, 8, 9, 10. So 6 hingga 10. Okey, untuk memudahkan pengiraan, kat sini kita dah boleh nampak dia punya pattern. So 1 hingga 6 ni tambahkan sebanyak 5. Okey, 1 tambah 5 akan dapat 6. So kita boleh terus buat pengiraan tanpa kira-kira lagi. Okey, 6 tambah 5, 11. Tambah lagi 5, 16. Tambah lagi 5, 21. Tambah lagi 5, 26. Tambah lagi 5, 31. Okey, kemudian kita buat tanda dash macam ni. Seterusnya 5, 10 lagi mudah lah sebab sifir 5. 15, 20, 25, 30, 35. Alright, kita dah siap untuk selang kelas. Okay, kemudian tengok pada kekerapan. Kekerapan ni yang memakan masa sedikit. Alright. So, saya akan cuba buat sepantas yang mungkin. Alright, kita buat sama-sama. Okay. So, caranya, okay, macam saya beritahu semalam. Semalam ke? Dah, saya lupa. Okay, tak apa. So, kita lagi baik kita setkan satu tanda supaya kita, kalau kita nak cari balik nombor yang hilang ataupun missing, kita boleh cari balik. Okay, caranya macam ni. Okay, yang selang kelas yang pertama, kita buat tanda bulat contohnya. Okay, ataupun kita boleh gunakan pensel yang berwarna ataupun pen yang berwarna. Macam saya boleh gunakan pen yang berwarna. Okay, yang kedua, okay, saya gunakan pen merah. Okay, yang ketiga, saya gunakan pen oranye. Yang keempat, saya gunakan pen warna kuning. Yang kelima, saya gunakan pen color biru turquoise. Okay, yang keenam, saya gunakan pen biru muda sikit. Dan yang ketujuh, saya boleh gunakan color purple. Okay. So kat sini saya boleh cari. Okay, ni saya padam balik nombor tadi. Okay, saya bersihkan balik. Alright. So saya akan cari yang warna biru dulu. Okay, warna biru.
Okey, sekarang kita dah siap membuat kekerapan. Tapi sebelum tu, sebelum kita teruskan, kita kena semak dulu berapa jawapan kekerapannya kita kena tambahkan semuanya. Tambahkan. Pastikan dia punya jawapan akan jadi seperti mana dalam soalan 40. Tengok 3 tambah 5 tambah 9 tambah 8 tambah 6 tambah 5 tambah 4, jawapannya 40. Okey, betul. Kekerapan yang saya buat ni lah betul. Had bawah. Mudah saja had bawah. Had bawah ialah nombor yang berada di sebelah kiri selang kelas. Bermaksud ini semua yang berada di sebelah kiri ini ialah had bawah, yang sebelah kanan ialah had atas. Jadi kita senaraikan saja. 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31. Had atas 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Titik tengah. Titik tengah ialah had bawah. Tujuan dekat sebelah kanan ni lah. Titik tengah. Sama dengan had bawah tambah had atas bahagi 2. So, kita ambil contoh yang pertama. 1 tambah 5 bahagi 2. 1 tambah 5 ialah 6 bahagi 2. Jawapannya ialah 3. 3. Yang seterusnya. 6 tambah 10 bahagi 2. 6 tambah 10. Dapat jawapan bahagi 2. Jawapannya 8. 8. Bila dah dapat yang pertama dan yang kedua, saat sini kita nampak pattern dia sekarang. So, ini bezanya ialah 3 tambah 5. So, yang seterusnya pun kita tambahkan dengan 5 juga. Alright. So, dah tahu jawapan senang. 8 tambah 5 ialah 13. Tambah lagi 5, 18. Tambah lagi 5, 23. Tambah lagi 5, 28. Tambah lagi 5, 33. Sempadan bawah. Kita tengok. Kita tengok had bawah ni. Kalau saya punya cara ialah sempadan bawah. Maaf saya gunakan short form sebab senang. Sempadan bawah. Had bawah saya tolakkan dengan 0.5. Ini bergantung kepada bilangan tepat perpuluhan. So, dalam kes ni, 1 tolak 0.5, jawapannya 0.5. So, yang pertama 0.5. Yang kedua, sama juga 6 tolak 0.5, jawapannya 5.5. 5.5. So, ini pun sama pattern dia. Dan nampak pattern dia. Ini pun tambahkan dengan 5 juga. So, tambah 5 mudah sajalah. Jadi, bila tambah 5, seterusnya 10.5, 15.5, 20.5, 25.5 dan 30.5. Sepadan atas pula. Rumus saya untuk sepadan atas ialah saya buat kat bawah ni. Sempadan atas sama dengan had atas saya tambahkan dengan 0.5. Had atas yang pertama ialah 5. So, 5 tambah 0.5 ialah 5.5. So, sini sepadan atas yang pertama 5.5. Jadi patternnya pun sama juga. Kalau dah semua tambahkan 5, sepadan atas pun kita tambahkan dengan 5 juga. So, 5.5 tambahkan dengan 5. Dapat 10.5, 15.5, 20.5, 25.5, 30.5 dan 35.5. Okey, so kita dah siap untuk soalan yang pertama, iaitu membina jadual kekerapan. Yang kedua, kita nak membina pula jadual kekerapan longgokan. Bukan longgolan, longgokan daripada jadual kekerapan di bawah. Kita gunakan jadual yang atas tadi. Untuk jisim saya just copy balik.
Okey, 1 hingga 5. Okey, 6, 11, 16, 21, 26, 31, dash, 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 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35. Kekerapan pun saya copy balik. 3, 5, 9, 8, 6, 5, 4. Okey, kekerapan longgokan ialah, okey, yang pertama, starting dia 3. Sini pun mesti mula dengan 3. Okey, kemudian 3 ni kita tambahkan dengan 5. Okey, tambah 5. 3 tambah 5 ialah 8. Okey, saya guna kalkulator. 3 tambah 5 ialah 8. Okey, kemudian 8 tambah 9. Okey, 8 tambah 9 dapat 17. Tambah lagi. Tambah 8. Okey, tambah 8. Jawapannya 25. Tambah lagi. Tambah 6. Okey, tambah 6. Jawapannya ialah 31. Okey, tambah lagi. Tambah 5 pula. Okey, tambah 5. Jawapannya ialah 36. Dan akhir sekali tambahkan dengan 4. Okey, tambah 4. Jawapannya ialah 40. Okey, pastikan jawapan yang 40 yang akhir ni sama seperti mana dalam soalan yang paling atas ni. So, jumlah kekerapan longgokan mesti sama dengan soalan dia. Okey, longgokan. Okey, so kita dah siap untuk soalan yang pertama, bina jadual kekerapan, dan juga yang kedua, kita bina jadual kekerapan longgokan. Okey, longgokan. Okey, sekarang yang ketiga, kita nak membina, okey, saya tutup kalkulator. Okey, kita nak membina, okey, histogram dan juga poligon kekerapan menggunakan paksi. Okey, ada skala 2 cm kepada 2 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada setandan pisang, okey, pada paksi mencancang. Okey, tertinggal ni. Okey, ini pada paksi mencancang. Okey, mencancang. Alright. So, kita nak bina kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan pula. Sorry, maaf Syaisyul. Kita nak bina histogram dan poligon kekerapan. Okey, sekarang kita nak membina histogram. Okey, tapi sebelum tu kita kena bina paksi dahulu. Okey, nak bina paksi senang je. Kita akan ambil, okey, akan ambil garisan yang paling hujung ni dulu. Okey, kena gunakan pembaris Okey. Kemudian ini paksi mencancang. Okey, kemudian yang mengufuk. Okey, inilah mengufuk. Okey, kemudian kita bina yang bawah ni ialah titik tengah. Okey, mencancang ni ialah titik tengah. Tulis kat mana Okey, tulis bawah ni titik tengah. Okey, bawah ni titik tengah. Yang paksi mencancang ialah kekerapan. Okey, tengok pada soalan dia kata 2 cm kepada 2 kg pada paksi mengufuk. Okey, so dalam arti kata lain, kita terus ambil titik tengah saja. Okey, ambil titik tengah. Okey, titik tengah kita mula dengan nombor tadi, naik balik. Okey, 3, 8, 13 sampai 33. Okey. So, 3, 8, 13, 18, 23, 28 dan 33. Okey, kekerapan pula. Okey. Kekerapan pula. Okey. Ada 40. So, saya cadangkan. Sini sebenarnya soalan ada silap ni. Sini sebenarnya pada 5 kg ni. Okey. Tapi tak apa. Okey. Standar pun silap. Okey, mana boleh standar, tak cukup. Okey, kita ulang balik. Okey. Ini bukan CV5. Betul lah tadi. Sebab kita guna kekerapan. So, dia standar pisang. So, kita pakai CV1 je.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru betul. Okay, maafkan saya Okay, tersyasyul lagi. Alright. Okay, yang pertama tadi 3, 5, 9. Okay, 3. Okay, kita ambil yang tengah-tengah ni. Kemudian 5. Kemudian 9. Sambung saja. Okay, lepas 9. 8, 6, 5. 8. Okay, 6. 5. Last sekali 4. Okey. So kita dah siap membina histogram. Okey, semua kena gunakan pembaris. Okey, sekarang kita nak membina pula poligon kekerapan. Okey, senang je. Tandakan titik tengah histogram tu pada 3 ni, tandakan pangkal. Okey, saya tebalkan sikit garisan dia. Okey, pangkal. Okey, pangkal. Semua tengah-tengah kat atas ni tandakan dengan tanda pangkal senang. Okey. So kosong ni pun pangkal juga Okey, tandakan. Okey, kemudian kita sambungkan. Okey, yang pangkal-pangkal ni kita sambungkan. Okey, semua kena gunakan pembaris, bukan freehand Semua gunakan pembaris. Saya sebab tak boleh guna pembaris kat sini, tapi saya boleh buat garis lurus. Okey. Okey, so kita dah siap. Garisan yang berwarna merah ni ialah yang warna merah ni ialah histogram. Okey, dan yang berwarna ungu ni pula ialah poligon kekerapan. Okey, so senang je. Okey, nak membina histogram dan juga poligon kekerapan. Okey, seterusnya kita akan masuk ke perkara yang kedua dalam membina histogram dan juga poligon kekerapan, iaitu membanding dan mentafsir sirakan berdasarkan histogram dan poligon kekerapan. Okey, yang pertama kita mesti tahu bentuk taburan data. Okey, yang pertama bentuk taburan data bagi histogram ataupun poligon kekerapan yang pertama ialah simetri. Okay, apa maksud dengan simetri ni? Simetri ialah jika bentuk dan saiz taburan adalah hampir sama, bukan hamper ni. Okay, hampir sama. Okay, apabila dibahagi kepada dua bahagian kiri dan kanan. Okay, ini contoh graf bagi simetri. Okay, yang pertama ni, graf yang pertama ni, besarnya dia punya mata. Okay, graf yang pertama ni ialah dipanggil sebagai loceng. Loceng. Sebab apa? Dia bentuk macam loceng macam ni. Gitu. So yang kedua ni ialah dipanggil sebagai simetri.
Sorry, bukan simetri, seragam. Okey, seragam. Okey, sebab dia hampir seragam. Okey. Yang kedua, nama dia taburan data pencong. Okey, pencong maksudnya jika satu daripada hujung histogram adalah lebih panjang daripada hujungnya yang lain. Okey, ada dua jenis pencong. Okey, sama ada pencong ni dia dia ke kanan. Okey, ini pencong ke kanan. Atau juga pencong ke kiri. Okey, pencong ke kiri. Alright. Yang ketiga, bentuk J. Okey, bentuk J, grafnya seolah-olah macam bentuk J, macam ni. Okey, dia hampir macam bentuk J. Sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey, yang besar ke kecil, ni biasa. Okey, besar, kecil ke besar biasa, besar ke kecil, song, sang. Okey, song, sang. Okey, kemudian bit mode. Okey, bit mode dia macam naik, turun, naik, turun. Okey, dipanggil bit mode. Okey, dan yang kelima ialah bentuk U macam ni. Okey, bentuk U. Dia macam bentuk loceng tapi dia terbalik, dipanggil bentuk U. Okey, contoh. Okey, lepas teori mesti ada contoh. Okey, rajah di bawah menunjukkan dua histogram bagi mewakili markah matematik yang diperolehi 25 orang pelajar tingkatan 5 gemilang dalam ujian 1 dan ujian 2. Okey, lupa nak tulis. So, ini ujian 1, ini ujian 2. Okey, yang pertama, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua ujian itu. Okey, bentuk dia yang pertama. Okey, tengok grafnya. Okey, dia macam bentuk pencong dia turun. Okey, so yang pertama, ujian 1 ni dia ialah pencong ke kanan. Okey, pencong ke kanan. Okey, ujian 2. Okey, grafnya bentuk macam macam ni. Okey, ini ialah bentuk loceng. Okey, pencong ke kanan dan juga bentuk loceng. Okey, bandingkan serakan markah bagi kedua-dua ujian itu. Okey, antara kedua-dua taburan graf ni, taburan data bagi graf histogram ni, mana satu yang mempunyai data yang paling terserak secara meluas. Maksudnya, nilainya lagi besar. Okey, kalau tengok sini, kalau tengok graf pencong ni dia sampai cuma 65 saja. Tapi kalau graf loceng dia sampai 79.5. So jawapannya ialah graf ujian yang kedua. So markah bagi ujian yang kedua lah jawapannya. Markah ujian yang kedua ni lebih terserak. Okey, lebih terserak daripada markah ujian 1. Alright. Yang ketiga, ujian manakah yang menunjukkan pencapaian pelajar yang lebih baik? Berikan sebab anda. Okey, caranya ialah kita tengok. Okey. Kita tahu kalau bab-bab markah ni, yang paling tinggi sekali mestilah yang paling baik. Okey. So yang paling menjurus ke arah nombor yang lagi besar mesti yang lebih baik. Okey, berbanding setakat sini markahnya sehingga 69.5, yang ni sampai 79.5. Okey, dan ramai pelajar mendapat markah di antara lebih daripada 59.5 berbanding dengan markah ujian 1 ni. Jadi kita boleh tulis jawapan kita ialah so pencapaian pelajar ujian yang lebih baik ialah ujian yang kedua lebih baik. Berbanding ujian 1. Kenapa ujian 2 lebih baik berbanding ujian 1? Sebabnya apa? Ramai pelajar dapat
markah yang lebih tinggi. Okey, itu saja untuk video kali ini. Video kali ini yang sangat panjang sebab kita terpaksa melukiskan histogram dan juga poligon kekerapan. Okey, seperti biasa, kepada siapa yang masih belum subscribe channel YouTube saya dan juga channel Telegram saya, boleh subscribe channel YouTube dan Telegram Cikgu Fazli Handsome. Jangan lupa turn on notification untuk mendapatkan info berkenaan video saya yang akan datang. Dan juga jika ada sebarang teguran, komen, cadangan dan juga apa saja yang ingin diperkatakan, boleh tulis pada ruangan komen ataupun pada channel Telegram saya. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.